Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Saudara Mi, Saudara Izwan Saiful Ismail. Begitu juga Saudara Hashim Samad, Saudara Carlos Zul, Saudara Lafa Lofi, Saudara Wahab Mansur. Begitu juga Puan Fahilah Ahmad Nawi, Saudara Muhammad, Puan Sania Kasim, Saudara Azman Jahid, Prima Shanmugam, Gan Kian Min, saudara SS Karus, saudara Azman Nora, Nikmat Yusof, saudara Khaluyin, saudara Lek. Itu juga saudara Nilawati Ainul, Puan Nilawati Ainul, apa khabar puan? Moga sihat. Saudara Irsan San, Ismail Wahab, saudara Fahilah Mat Nawi, selamat petang. Puan Salasiah, saudara Zaitun Mat Saleh, begitu juga saudara Jena, saudara Wahab Mansur, Jena, Azmi, saudara Madam K. Apa khabar puan? Moga sihat ya. Nilawati Ainul di Rompin katanya hujan lebat hari ni. Mima, saudara Alboti, Puan Mariah Ismail. Kawasan rumah saya pun hujan. Tengah hari tadi hujan sekejap, lepas tu berhenti, nampaknya mendung balik. Mungkin hujan balik. Kita sekarang ni saudara sedang masuki suasana hujan tak berhenti. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Hujannya pun bukanlah hujan berterusan. Saudara, nasib baik kalau berterusan tu tentulah mengundang banjir. Madam K. Saudara Jantan Makno, Habibah Yunan, saudara Nilawati Ainul. Bagi saya sekarang ni musim hujan, saya cuma berpesan. Jangan lupa saudara bahawa dalam keadaan begini, zaman bila hujan-hujan begini, virus yang kita takuti. Saya nak sebut kadang-kadang tak ditegah, tak boleh sebut nama sebenarnya. Nanti digam dan sebagainya. Ya saudara Mansur. Jadi saya menyatakan virus. Saya rasa semua virus COVID semua tahu ya saudara. Ia masih merebak lagi. Saya semenjak balik daripada Kemaman sehingga saat ini masih lagi melakukan kuarantin di rumah. Puan Nurul Asyad, Waalaikumsalam. Saudara Alboti KA, khabar baik. Tapi itulah keadaannya. Terpaksalah duduk di rumah, demam-demam sikit. Saudara Solihin, saudara Rubidin, dia kena kuarantin lah sebab tekak terasa pedih, beban dedar saya. Pemandangan pun kadang-kadang kabur. Dan yang saya risau sekali sebab telinga saya tiba-tiba saja. Sejak saya suntik dengan vaksin dulu yang ketiga tu dia berdarah saudara. Dan bila panas-panas begini, sakit begini, dia keluar darah. Itu keadaannya kena jagalah. Sebab itu saya duduk di rumah, saya kuarantin diri saya dan saya mengingatkan teman-teman, penyakit ni kalau nak datangnya macam halilintar lajunya. Saudara Mustafa Bukhari, orang Kemaman okey je. Tak apalah, sudah meraihkan kemenangan. Okey, saudara Zamri TJ. Kepada teman-teman yang menyokong parti tertentu, parti PAS khususnya di Kemaman, anda berjaya, okeylah, tak ada masalah. Tapi bagi saya pada warga UMNO, bertabahlah. That is the end. That is not the end of it. Saudara Nasli Lemak, Pak Isa ya. Bukan artinya pengakhir kehidupan, bukan pengakhir karier. Segala-galanya masih berjalan, hidup, diteruskan. Ada masa, ada menang, ada kalah. Jadi tak payahlah kita nak cerita. Malam nanti saya akan memberi ulasan sepenuhnya. Banyak saya terima teman-teman menghantar kiriman. Jangan lupa saudara. Malam ni saudara jam 9.30 malam. InsyaAllah kalau badan saya sihat, saya akan hadir memberi pencerahan. Ya, saudara Wan, saudara Shirin Hakan, saudara Janalan Bikni Wasa, saudara Azizan Syarif. Madam K katanya Sungai Mati pun sama, hujan sekejap, cuaca mendung. Saudara Zafir, saudara Ita ataupun Siti ya. Dan saya nak pesan pada anda supaya jangan biarkan diri anda terdedah. Bila hari ini saya tahu mungkin ada juga anda menghadiri majlis-majlis ini meraihkan majlis perkahwinan, saudara, majlis mempelai. Dan bila ada ramai, bila bertemu dengan ramai orang, eloklah lakukan penjarakan sosial. Dan kalau keluar rumah tu kalau bolehlah sesekali pakailah juga pelitup muka saudara, sebab virus sebut masih lagi. Keluarga saya ramai yang terjangkit. Tapi semua duduk rumah lah. Sir Abdul Rahman Abdullah, apa khabar?
Masing-masing buat kuarantin di rumah masing-masing. Di bilik lah saudara, tak payah nak keluar-keluar. Makan ke duduk makan dari bilik lah. Kalau pergi ke hospital pun sama juga. Dia akan beri ubat batuk, ubat demam, ubat sesama, ubat tekak. Duduk begitu. Jadi bagi saya lah, saya memilih untuk berada dalam bilik saya, di rumah saya. Waktu makan kita makan, waktu tidur kita tidur. Tapi badan lemah. Memang rasa badan lemah, sengal-sengal badan. Ya, Saudara Rahman, Abdullah. Selebih Chun Sin. Terima kasih. Saudara Ismail, SM, Kampung Syahu. Begitu juga Syutana, Tuan Muhammad, Mustafa Bukhari. Dia, Saudara Mustafa Bukhari, dia kata suka kepada Parti UMNO, cuma kita berharap kepimpinan atasan juga. Bagi saya tak apa, jangan cerita masuk dalam politik. Petang-petang ini saya tak suka cerita soal politik. Sebab ini segmen kita memori, mengenang masa silam, bercerita hal-hal diri kita dan keluarga kita, saudara. Saudara Maksu, cerita-cerita yang kalau dulu masa saya jadi wartawan dulu adalah yang bersifatnya human interest. Cerita kita. Cerita kita makan apa, kalau ada resipi kita cerita pasal resipi. Kalau cerita anak-anak, bagaimana mereka. Kalau ada pula cerita-cerita yang kadang-kadang cerita kemasyarakatan. Bagaimana kadang-kadang manusia hari ini sudah hilang perasaan kemanusiaannya, saudara. Jadi perlu saya wawarkan, saya bercerita. Itu je cerita saya. Dan hari ini, saudara, hari Ahad. Saya yakin hari ini kita masih lagi berehat di hujung minggu. Tapi ingat, saudara, besok kita akan mula bekerja seperti biasa. Sebab itu, jagalah kesihatan. Kalau dah sakit tu susah pula nak bekerja macam mana. Nak cari rezeki, Raja Kamal, Raja Faizal, Waalaikumsalam. Jadi dalam keadaan-keadaan kehidupan kita seharian ini, saudara, hidup mesti diteruskan. Tu saudara. Sebab, saudara, kita ada mutiara, kata-kata, ataupun bidalan, ataupun teman saya mengirim kepada saya, dia kata, pertama sekali, hati itu seperti kaca, saudara. Jadi, jangan biarkan hati itu retak. Betul, saudara. Hati kita ni macam kaca, mudah tersinggung dan sebagainya. Jadi jangan biarkan ia retak. Begitu juga saudara, akal pula. Akal fikiran kita ni, ia seperti air, selalu berlalu, berjalan, sentiasa dia bergerak, saudara. Akal fikiran kita pula seperti air. Jadi jangan biarkan ia kering. Kalau akal fikiran kita kering, saudara, selalunya kita akan buat keputusan-keputusan yang bukan-bukan. Dan kita harus insaf, saudara. Iman itu adalah seperti debu. Kalau iman itu diibaratkan seperti debu, janganlah kita biarkan ia hilang. Kalau kita hilang iman, hilang pedoman dalam hidup, saudara. Kerana di dunia ini tidak ada yang abadi, saudara. Tidak ada yang kekal. Dunia yang fana ini tiada yang abadi, saudara. Kerana setiap yang kita miliki, pasti akan berlalu dan pergi. Tapi akan ada kesedihan. Namun, jika kita rela untuk melepaskannya, maka biarkanlah ia berlalu. Itu gambarannya, dan selalu saya mengenang, sebab itu dalam ruangan ini, saya mengatakan ruangan nostalgia. Mengenang masa silam, saudara. Jadi, apa-apa pun yang ada pada kita, saudara, bukanlah milik kita untuk selama-lamanya. Saudara Mustafa Bukhari, Coil Channel. Ceritalah pasal agama, tuan. Pasal agama ni, saya bukan da'i. Saya bukan ustaz, tak berani. Kadang-kadang itu pun saya masukkan, kalau setiap kali saya berbicara, jam 9.30 malam, saya mulakan dengan naluri kehidupan. Saudara, mencintai takdir, dulu dia kata, saya orang PAS, bagi saya PMS sangat baik. Apa punca orang PAS tolak kepimpinan PMS? Itu pun saya tak tahu. Jadi kita cerita malam nantilah, saudara. Bab-bab politik ni kita cerita malam nanti. Saudara, amat tak apalah. Tapi janganlah kita mengatakan bungkus, lingkup. Tak baik, saudara. Bagi saya, satu saja. Orang UMNO menerima kekalahan ini dengan keredaan. Dan sesuatu yang kita miliki, kita dapat, janganlah kita riak. Itu ya Pak Anda. Jangan kita menunjuk-nunjuk. Jadi ini menimbulkan riak. Riak itu tidak disukai oleh Allah SWT. Itu saja, saudara. Nak cerita lebih soal agama ni, saya tak berani. Ya, saudara Syam Haji Nawawi, apa khabar sahabat? Saudara Haji Makmur. Bagi saya, apa-apa pun dalam hidup ni perlu kesederhanaan.
Kalau kita sikap kita sederhana, kita suka pun sederhana, kita sedih pun kesederhanaan. Jadi hidup ini perlu diteruskan. That is not the end of it lah. Itu saya katakan. Kalau nak berhujah sampai pagi pun tak selesai. Untuk apa kita berhujah? Akhirnya kita mengundang masalah. Sebab itu bila saya memberi pencerahan malam-malam, saya memberi penjelasan apa yang mengikut pengetahuan saya, komen saya, laporan daripada teman-teman, itu yang dilakukan. Tak lebih daripada itu, saudara. Supaya warga kita sentiasa berinformasi. Dan seringkali saya mengingatkan, saya katakan, bila kita berhujah, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan sesekali kita minta orang ikut cakap kita, dan bila orang tak ikut cakap kita, kita bermusuh dengan mereka. Itu silap lah tu, saudara. Baik, saudara, banyaklah melalut. Malam nantilah kita berbicara soal politik. Dan saudara, saya ingin bertanya pada anda, masihkah anda ingat seorang pelakon dan juga pelawak, iaitu Mat Sentul, yang cukup dikenali sebagai pelawak era 90-an, dan beliau pernah membintangi beberapa filem, antaranya filem-filem yang agak mengundang kita punya memori, macam filem Mat Tiga Suku, Mat Bond, Mat Toyol, Mat Karung Guni dan Mat Magic. Apakah anda masih ingat? Mungkin anak-anak muda sekarang ni mereka tak tahu. Kalau ada pun kena carilah, kena tengok dalam laman ini apa sajalah. Ya, sekarang ni boleh cari saudara filem-filem sebut. Itu saudara Mat Sentul. Dan saya agak gembira saudara kerana hari ini akhirnya setelah begitu lama, sejak tahun 1950-an, kalau 1950-an, sekarang ni 2023, artinya saudara 70 tahun lah. Hampir 70 tahun. Beliau bergiat dalam dunia seni, dan memanglah bukanlah selama 70 tahun beliau bergiat, tidak ada waktunya beliau berehat lah, saudara. Tetapi hari ini saudara, pelawak veteran era 50-an atau dikenal sebagai Mat Sentul, usianya hari ini saudara sudah pun mencecah 90 tahun. Dan orang yang dikenali dengan watak Mat Bond, jangan lupa saudara, dia pakai payung, buat filem secara ala James Bond. Dia telah pun mendapat anugerah kehormat Permata Dunia. Anugerah Permata Dunia sempena Majlis Convocation University Multimedia. Alhamdulillah, saya bangga saudara kerana anugerah yang telah disampaikan oleh Naib Chancellor, Pro Chancellor Multimedia University, Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid. Tapi ada itu disampaikan kepada wakilnya. Ya saudara, kepada anaknya saudara, Abdul Rashid Yahya, itu cucu. Ya, cucunya dia tak bagi pada anaknya, tapi anaknya pun tak dapat dia pada cucunya, iaitu Ain Akashan Rosarif, yang dihadir ditemani oleh suaminya Alif Najwi dan ibunya Zeti Arfah Yunus, berusia 49 tahun. Jadi bila ada orang wartawan berjumpa dengan cucu, ini cucu dia bercakap saudara. Jadi dia kata dia amat banggalah dengan anugerah yang diberikan kepada datuknya, kerana ia merupakan pengiktirafan sangat tinggi kepada datuknya sepanjang berada dalam dunia seni. Sepatutnya katanya hari ini bapanya yang mewakili, tapi bapanya pun tak sihat juga saudara. Jadi dia terkejut katanya apabila dihubungi oleh bapa saudaranya Roslinda Syed, yang menetap di Johor Selasa lalu, meminta dia mewakili keluarganya untuk menerima anugerah tersebut, saudara. Kerana katanya, kami terharu kerana walaupun Datuk sudah tidak aktif dalam bidang seni kerana sudah berusia dan uzur, tapi ada pihak masih mengingatinya. Ya, terima kasihlah Multimedia University atas penganugerahan yang dapat dijadikan kenangan kepada ahli keluarga lain dalam mengenang usaha dan kegigihan datuknya sepanjang terbabit dalam bidang seni. Menurut Ain Al-Kashah, dia juga pernah berlakon saudara dalam filem iklan lah. Antara iklan dilakukannya bersama dengan datuknya, iaitu Tora dan Dendang Datang Lagi. Dia berlakon bersama datuknya, atau yang lebih orang popular sangat panggil Mat Sentul saudara. Tapi bagaimanapun datuknya pernah menasihat pada dia. Datuknya kata, kalau boleh tak payahlah nak menceburi bidang seni kalau nak hidup senang. Memanglah saudara, masyarakat, warga seni, seniman kita ni
bukanlah berakhir dengan kehidupan yang lumayan macam mana di Hollywood, di Bollywood dan di luar negeri. Ya saudara. Tapi kita di sini, masyarakat pelakon, mereka kadang-kadang berakhir dengan kehidupan yang agak menyedihkan. Saban hari kita mendengar macam mana berita Wan Maimunah lah. Malahan hari ini saudara, penyanyi Ibnu Niza terpaksa ditidurkan. Pernah saya menceritakan pengalaman cerita saudara Ibnu Niza dengan lagu macam-macam lah lagunya saudara, yang amat menyentuh hati dan perasaan kita. Bagaimanapun pihak doktor terpaksa menidurkannya kerana mereka terpaksa melakukan pembedahan di bahagian otaknya. Mudah-mudahan kita berdoalah agar saudara Ibnu Niza dapat segera pulih, sebab kita masih rindukan suaranya. Ada kalanya, lagu masih telinga lagi saudara. Dan saudara, bagaimana yang dikatakan oleh saudara Mat Sentul pada cucunya Ain, dia kata kalau nak menceburi bidang seni ni bukanlah untuk senang lenang katanya. Dan semua orang tahu Mat Sentul berapa banyak filemnya, tapi hidupnya begitulah keadaannya. Pada November lalu saya memang nak bercerita tentang filem Mat Sentul ni, sebab selepas saya menatap berita yang ditulis, yang tersiar dalam akhbar berita harian, banyak orang tak tahu, orang cuma tahu Mat Sentul, tapi nama sebenarnya adalah Abdul Rashid bin Yahya. Tapi kini dia ialah dalam berusia 50 tahun. Duduk terbaring saja, tapi bagaimanapun masih lagi berselera untuk makan, dan dia dijaga dengan baik oleh anaknya, iaitu Rosli Rashid. Anaknya pun dah usia 61 tahun saudara. Kata saudara Rosli, dia kata bapa saya sekarang sangat berumur dan uzur, jadi saya kenalah pastikan pemakanan hariannya berkhasiat agar dia ada tenaga menggerakkan badan walaupun terbaring. Jadi saudara, Mat Sentul ni hanya terbaring saja. Ini Harian Metro menyiarkan ceritanya saudara. Kadang-kadang dia Rosli sendiri yang masak makanan untuk bapanya. Itu keadaannya sekarang ini. Hidup hanya dapat bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor. Diberi 500 sebulan. Sementara barang-barang keperluan lain seperti kesihatan, seperti susu formula, vitamin, lapin pakai buang dan sebagainya, adalah bantuan daripada Batu Mal. Gitu keadaan saya. Sebab itu saya katakan bahawa dia tidak menjadi seorang macam bintang filem di Hollywood. Satu filem yang dilakonkan saudara boleh mendapat mencecah jutaan ringgit. Tapi sebagai seniman tanah air, filem-filemnya saudara, apa yang dia dapat itulah kadang-kadang bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Batu Mal, yang memanglah kalau tak ada pun susah juga saudara. Itulah yang membantu kehidupan hari-hari terakhir pelakon yang kita ketawa melihat filemnya. Syed Adnan Laik Sangok, apa hal tu? Laik Sangok saya tak tahu saudara. Arbayah, Waalaikumsalam, Abdul Aziz Rahman daripada Tanjung Karang. Saya ingat seniman Mat Sentul, kelakar lakonannya Senor Rabiah. Memang dia watak-wataknya kadang-kadang macam kadang-kadang ala-ala Charlie Chaplin. Tapi jadi imajinasinya terlalu tinggi macam filem James Bond. Sebab itu dia buat Mat Bond. Saya. Jadi sekarang ni dia adalah warga emas, tinggal di rumah dia di Johor saudara. Setakat ini kata saudara anaknya, dia kata bapa saya terima daripada kerajaan, malakala menerusi persatuan seni rasanya belum ada lagi, termasuklah pencen daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air. Tapi bapa saya bukan penerimanya. Itulah menyedihkan saudara. Kini saudara Mat Sentul menetap di Lakin, Johor. Dia pernah menyumbangkan suaranya dalam nyanyian saudara. Malahan banyak juga filem-filem iklan, termasuklah macam filem Jojo, Tora, Ding Dang, Apollo. Itu antara dia punya karya-karya seni yang dilakonkan olehnya. Tapi hari ini usia 90 tahun, tinggal di Lakin di rumah anaknya dan terbaringlah saudara. Biasalah umur 90 tahun bukan mudah saudara untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita selalu berdoalah agar seniman Mat Sentul ni
segeralah recovery ataupun dapat sihat. Tapi macam umur 50 tahun. Tapi kita rindukan lakonannya, saudara. Memang kita rindukan lakonan seperti Mat Bon, Mat Karungguni. Apakah anda masih ingat lakonan itu? Datuk Anwar Bakar. Saya masih terbayang-bayang lagi waktu dululah filem hitam putih, bukan filem warna. Waktu filem hitam putih, kadang-kadang dulu waktu di kampung saya tu, saya pergi ke panggung wayang KT. Sebab saudara seniman Mak Sentul ni, dia banyak berlakon pada filem-filem KT Chris. Dan dia tersendiri. Wataknya tersendiri, filemnya pun tersendiri, skrip pun dia buat sendiri. Saudara, saya haraplah kita, teman-teman, apakah anda masih mengingati nostalgia kita filem Mak Sentul. Itu memang seronok, saudara. Mat Bon memang lucu, memang melucukan, saudara. Begitu juga kadang-kadang ada lakonan dalam TV. Jadi saya menceritakan begini dalam segmen nostalgia ini, saudara. Dan saya rasa bangga apabila orang seperti Mak Sentul ini akhirnya mendapat anugerah daripada Multimedia University. Anugerah sebagai anugerah kehormat permata dunia. Memanglah orang macam ini dia adalah permata dunia, saudara, yang dianugerahkan bakatnya. Rio Jeneri, apa khabar, saudara? Sebulah Muhammad, Fuziah Effendi, saudara Nur Abia Ahmad, Abdul Aziz Abdul Rahman, Edi Tahir, poket ni seperti dryer, cepat sangat kering. Saudara, kalau Edi Tahir ni rasanya kalau waktu seniman Mak Sentul ni masih aktif, rasanya Edi Tahir lah antara orang yang paling berbakat untuk membintangi sebarang filem-filem. Ya, saudara. Macam mana, Edi? Api angin masih segar dan ingatan bila Mak Sentul pasang paip di batang getah. Ini kita akan mengingat kembali, saudara. Memang pun naluri segmen sembang petang saya ini, kalau boleh kita nak mengimbau masa silam, nostalgia. Ada kisah sedih, ada kisah lucu. Jadi kata masih segar ingatan kita. Petang ni, saudara, Muhammad Adli Abdullah cerita tentang nostalgia pelakon Mak Sentul. Apakah anda masih ingat? Macam kata Api Angin, dia kata masih dia ingat lagi bila Mak Sentul pasang paip di batang getah. Bayangkan tu, pikiran dia tu, kalaulah boleh pokok getah tu dia pasang paip supaya getah tu keluar je, tak payah nak melalui getah. Tak gitu, saudara. Terima kasih Dayang Selha, saudara. Kita kadang-kadang kita harus mengingati karya-karya seniman dan seniwati kita, dan kita harus mengingati jasa mereka. Mereka adalah penghibur yang tak didendang. Kita sentiasa terhibur dengan lakonan mereka. Kita terhibur dengan lagu-lagu nyanyian mereka. Ya, saudara Muhammad Azmi Ali, macam mana Kota Baru? Banjir tak di Kota Baru? Kerana katanya banjir ini semakin meningkat di Kelantan. Malam ni saya bagi laporan. Saudara Muhammad Adli Abdullah, dia kata tak pernah orang buat. Memanglah tak pernah orang buat. Itu pemikiran di luar kotak. Ertinya, saudara, seniman Mak Sentul ni, dia mengajak kita untuk berfikir di luar kotak. Tak pernah dibuat orang lah pasang paip dekat batang getah supaya dapatkan getah tu mengalir, tak ada nak potong getah. Saudara Muhammad Abdullah, memanglah tidak pernah dibuat orang. Itulah namanya kelucuan dan pemikiran. Dia pun dah fikir, dah buat kereta terbang, saudara. Filem Mebong, katanya Syed Adnan. Lalu Robert Mak Sentul lari dengan bus stop sebab banyak kali naik bas tak dapat. Macam-macam pemikiran dia. Ramak je tahan bas, saudara. Tak berhenti-henti, akhirnya bila ada bas dia beli tiket, dia berlari. Itu adalah ciri-ciri lakonan. Ya, memang kadang-kadang fikiran kita tak masuk akal lah, saudara. Dia kata, Leon Robert, dia kata Mak Sentul lari dengan bas. Dia bawa dengan bus stop sekali. Sebab tiap-tiap kali dia tahan bas tak berhenti. Dan salah. Kemudian saudara Muhammad Azmi Ali, dia kata masih ingat bagaimana Mak Sentul bawa beg James Bond. Kemudian ada macam-macam lauk dalam beg James Bondnya. Bukannya duit, saudara. Orang ingatkan file. Tapi rupanya beg James Bond dia tu dengan payungnya, dengan pakai kotnya, dengan topinya, memang style James Bond. Bila buka saja beg itu, berbagai-bagai lauk pauk. Itu saudara Muhammad Azmi ingat. Ya, Puan Nur Maria.
Begitulah lakonan yang ditonjolkan ataupun lakonan yang kita tonton memang menghiburkan hati kita. Tapi apakah kita mengingati lakonan mereka? Macam mana kita dengan Allahyarham P. Ramlee? Pak Lang, Mi, apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Tapi itulah keadaan tak berapa ni, tak berapa nak ceria sebab terpaksa kuarantin di rumah, saudara. Dan bila kita menonton macam filem P. Ramlee itu adalah Ibrahim Din, saudara, A.R. Tompel. Ini seniman-seniman yang lakonan mereka begitu bersahaja. Saya banyak orang ingat lagi kalau A.R. Tompel tu dialog yang paling popular dalam politik, orang cakap takkanlah lebay nak berbohong kot. Jangan lupa saya. Itu dalam filem Doremi. Itu antara watak-wataknya. Kemudian bila ada cerita macam-macam cerita ni, saudara, Ibrahim Din pula dengan lagu dengan apa dia punya dialognya, sabun di bilik mandi, dalam filem Panglima Doremi, Laksmana Doremi. Jadi antara mereka meninggalkan watak-watak. Cuma sekarang ni saya sedang mencari kisah-kisah saudara Jamal, Pak Jamal Pendek, dengan Ibrahim Pendek. Yang dulu saya bersahabat dengan Ibrahim Pendek, tapi tak lama pun dia dah tak ada dah sekarang ni dah. Saudara Izham dia kata Johor Bahru mendung. Saudara Mak Azmi Ali, benar saudara, Mat Sentul ni pemikirannya di luar kotak, ya saudara Ya Armin. Pemikirannya kadang-kadang kita tak terfikir. Kita tak tahu macam mana tiba-tiba dia terfikir benda yang bukan, saudara. Payung tu boleh jadikan macam payung terjun. Saudara AR, kenapa posong PAS beranggapan PAS boleh menang dah jadi, saya tak tahu. Itu malam nanti kita ulas, saudara. Politik petang ni saya tak nak cerita pasal politik. Kita bercerita sampai Mak Sentul, takkan kena kata pula. Dialog yang saya ingat lagi macam A.R. Tompel, takkanlah lebay nak bohong kot. Jawabnya, Ibrahim Din pun menyahut, sabun di bilik mandi. Jangan lupa, saudara, kalau Allahyarham P. Ramlee itu banyaklah, saudara, dia punya dialog-dialog yang masih kita ingat, saudara. Dan bertinya sebagai pelakon, dia mencengkam dalam pemikiran kita. Begitulah kejayaan seseorang pelakon yang berkarya di layar perak, saudara. Dulu kita panggil layar perak, sebenarnya bukan layar perak pun. Dia punya skrin. Tapi waktu-waktu dulu wartawan menulis sebagai layar perak. Ratu layar perak, seniman layar perak. Layar perak disebut layar peraknya orang tahulah panggung wayang, saudara. Jangan lupa. Bayi Medan, Mat Bon, tu saudara. Apa hal ni? Syed Adnan dia kata Mat Stul filem berbawa kambing. Memang ceritanya memang dalam keadaan kita bila ingat Mat Sentul. Tapi bagaimanapun, hari ini apabila Multimedia University menganugerahkan sebagai anugerah kehormat permata dunia, sewajarnya lah pusat-pusat pengajian tinggi memberi anugerah kepada penggiat-penggiat seni kita yang bakat mereka agak ini dilahirkan sebagai seniman. Dia tak ada skrip, dia semula jadi, saudara, bukan dibuat-buat. Saya pernah juga melihat bagaimana syuting ataupun penggambaran yang dilakukan waktu zaman P. Ramlee menerbitkan filem-filem. Dia tak ada skrip pun, saudara. Dialog yang orang kata sambil lalu. Macam bila Pak Aziz Sattar, saudara, bila dia dialog ni dengan Ahmad Nisfu dalam filem apa tu, saudara? Filem Seniman Bujang Lapuk. Bila Ahmad Nisfu marah dekat dia, bercakap. Dia suara tak ada. Lepas tu dia pun geram, lepas tu dia pun nak angkat kerusi. Nak balik. Kawan tu angkat dia punya pedang. Mari dia. Jadi semua itu semua bersahaja, saudara, bukan ada lakonan. Macam mana Sudin, pagi besok awal-awal lagi sebelum kandang harimau dibuka. Setan, ini bukan kandang harimau lah. Begitu juga bila Aziz Sattar kata, walaupun tak ku kenal wajahmu, namun lubang hidungmu tetap menjadi pilihan hatiku. Dia tunjuk kepada Ahmad Nisfu.
Pengsan kawan saudara. Itu watak-wataknya saudara yang bersahaja dan kita terhibur. Masih lagi kita kenang banyak filem-filem Allahyarham P. Ramlee. Saudara Izahari Izaham dia kata banyak jasa P. Ramlee. Tapi penghujung hidupnya amat menyedihkan. Sebab tu saya katakan tadi, bagaimana Mak Sentul berpesan pada cucunya, kalau kamu nak senang, nak kaya-raya, bukanlah bidang seni ini tempat untuk mengawal kesenangan. Kalau tanya saya, mudah aja. Nak kaya zaman sekarang ni masuk politik. Tak kena gaya, boleh dapat jadi wakil rakyat. Kaya-raya. Seni tak ada, saudara. Itu gambaran yang perlu kita bercerita petang ni, saudara, bagaimana peranan masyarakat seni, mereka berjasa pada negara, berjasa pada dunia seni, dan mereka meninggalkan khazanah-khazanah yang sepatutnya kita gali semula, saudara. Yang sepatutnya, kalau saudara pergi ke filem negara, saudara, ataupun pergi ke Finas, kalaulah mungkin, Finas selalu memikirkan bagaimana caranya untuk filem-filem karya Allahyarham P. Ramlee, Mak Sentul dapat dijadikan dalam bentuk dihidupkan semula lah, saya kata. Bincanglah, mungkin ini yang melibatkan royalties daripada syarikat-syarikat tertentu, saudara. Tetapi bagi saya lah, sepanjang kalau masih ada lagi waris-warisnya yang sepatutnya mendapat royalti, saya lihat sendiri, saudara, bagaimana anak P. Ramlee sendiri hidup dalam keadaan gelandangan. Bukanlah gelandangan macam mana tak ada rumah, tapi hidup susah, bekerja hanya sebagai menyabit rumput, dia menara Kuala Lumpur. Saya melihat bahawa ada sesuatu yang tak kena pada masyarakat kita yang melihat seniman-seniman dan seniwati ini hanya sekadar menghiburkan. Lepas itu saja, saudara. Kita tidak berhasrat untuk menilai karya mereka dan menghargai jasa mereka. Itu yang perlu kita fikirkan. Macam seniman Allahyarham P. Ramlee, banyak jasanya. Seniman Mamat Sentul, banyak jasanya. Seniman Abang Aziz Jaafar, banyak jasanya. Seniman S. Romaino, zaman tahun 60-an dulu, ramai seniman-seniman tanah air. Begitu juga penyanyi-penyanyi kita. Bukan tak ada macam sekarang ni, macam Ibnu Nizar. Susah dia sekarang ni, hanya untuk menjalani rawatan, sebab ada, tak tahulah apa penyakitnya. Doktor tidak, selalunya doktor tidak akan menyatakan atau memberitahu penyakit seorang pesakitnya, saudara. Itu dia punya etikanya. Tapi bila kata terpaksa ditidurkan hanya kerana untuk melakukan pembedahan di bahagian kepalanya, kita tahulah benda itu serius. Dia orang macam Ibnu Nizar, kemudian macam ya ramai, saya lihat sendirilah. Saya nak sebut satu nama, nanti orang marah pada saya. Tapi artis ni, saudara, dia waktu zaman glamournya, waktu zaman kemuncaknya, dia dipuja, menjadi idola semua orang. Tapi bila habis waktunya, dia akan ketinggalan, hilang begitu saja, diibaratkan debu-debu yang ditiup angin. Dan mereka hilang daripada pesada seni dan diisi oleh wakat baru. Dan bakat baru ni pula cuba digilap. Ada yang okey, ada yang tak okey. Saya melihat sejak akhir-akhir ni, saya rasa yang mampu bertahan ada 5-6 orang aja. Macam Siti Nurhaliza, lelakinya saya tak nampak, saudara. Belum ada lagi yang masih bertahan macam mana seniman Jamal Abdillah. Dia bertahan masih sampai sekarang. Kita mengharapkan hadirnya V, dia kata internet lagi. Memanglah sekarang saya diganggu. Biasa, saudara, dalam keadaan hari ini musim hujan. Jangan marah, saudara. Saudara Bayi Medan, dia kata yang diberi amanah mereka tak amanah. Itu benar, saudara. Sepatutnya bidang di Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau Kementerian Penerangan lah yang mentadbir bahagian Finas itu, sepatutnya mereka harus memikirkan bagaimana warga seni ini dapat dibela nasib mereka. Berbeza, saya kalau saudara lihat kehidupan warga di Bollywood, saudara, itu di India. Di India kalau tengok kehidupan Mak Rafi, Lata Mangeshkar, sampai sekarang keluarga mereka kaya raya. Shah Rukh Khan jangan cerita lah, saudara, boleh beli rumah banglo berjuta-juta. Saudara Rahman, ni petang lah, malam nanti, saudara, jangan bercakap soal politik. Saya nak cerita tentang kehidupan seni. Sebab saya hari ni seronok bila saya melihat bagaimana seniman Mak Sentul mendapat anugerah
yang begitu tinggi sebagai permata dunia. It's a world apa dia panggil permata tu sesuatu. Terima kasih V, lancar. Memang ada tempat-tempatnya V lancar. Saya bersiaran di 3 channel, Saudara Alias, Saudara Mazhar Khalib, Ya Armin, di ke semua channel. Tapi saya tahulah ada channel-channelnya tu kadang-kadang mereka tak nak bayar. Sebab itu dirunduh sikit, tak ramai orang. Tak apalah, bagi saya yang penting anda ramai. Sebab Abdul Hamid, cuma lelaki berusia saja dikejar wanita muda. Itu keadaan saya itu. Saudara Muhammad Azmi Ali sungguh sedih melihat keadaan Pak Lah dalam media sosial. Itu antara juga saudara. Tun Abdullah Badawi sekarang ni dia mengalami penyakit, kadang-kadang lupa-lupa ingatan. Dan beliau pernah berjasa sebagai Perdana Menteri negara kita. Rafi Muhammad, apa hal pula tu? Jangan cerita politik. Saudara Ibrahim, nak cerita yang ni malam nanti. Saya bagi tahu pada teman-teman, bila saya buat bersiaran, malam, siang-siang begini, saya bercerita dalam memori dan nostalgia. Saya memang santai. Kita bercerita sambil minum petang. Saudara, kita minum-minum petang, kita bercerita macam mana tentang kehidupan artis. Saya rasa dalam dunia seni pun, kalau saya lihat macam cerita penyanyi Tom Jones, Ankerberg, Ampedik, satu album pun mereka jadi kaya-kaya. Sedangkan apakah anda boleh melupakan lagu-lagu Senandung Semalam, nyanyian Jamal Abdullah, Kisah Seorang Biduan, nyanyian Allahyarham Dahlan Zainuddin. Semua lagu-lagu ini saya mengimbau kenangan kita. Begitu juga Allahyarham M. Osman, Saudara M. Romzi, saudara, lagu Zunika. Bila M. Romzi tersiar lagu dia tu, kita tahu ini musim bulan puasa. Macam lagu SG Bing, Allahyarham SG Bing, dengan lagunya Musafir di Aidilfitri. Semua ini saudara, mereka meninggalkan permata yang untuk kita kenang. Tapi apakah jasa mereka kita lupakan begitu saja? Apabila warisan mereka ditinggal begitu saja. Sampai sekarang saya macam Allahyarham Seniman Ar-Azmi, pakai baju kancinglah suasa. Dan saya tak bersihat nak menyanyi juga saya supaya menghibur. Udoma As Ar-Rahman, dia kata Udoma, memanglah Udoma Pak Haji Bakhil dalam filem Labu Labi. Kita akan teringat macam mana dia berlakonkan wataknya apabila masuk hutan, apabila M. Zain bermimpi dengan P. Ramlee jadi Tarzan lah, kemudian dia jadi cowboy lah. Watak-watak itu, cerita-cerita itu cukup menghiburkan kita saudara. Bila kita duduk seorang-seorang tengok filem-filem lama, memang kita terhibur. Tapi apakah, kadang-kadang saya tak ada kesempatan nak menunggu. Saudara Ayatih, tunggulah, tunggu PRU lah pula nanti cerita. Jangan cerita politik petang-petang ni. Saya bercerita tentang bagaimana leluconya pelakon-pelakon kita melakonkan watak-watak yang melucukan. Saudara A.R. Rahman, dia kata macam Udoma. Betul. Pak Haji Bakhil, wataknya lain tak ada, Pak Haji Wakhil. Saudara. Saudara Bayi Medan, ada penyanyi macam M. Sani, macam penyanyi sekarang ni M. Daud Kilau. Berada di Bagan Datuk, dalam keadaan dia tak berapa sihat, saudara. Tapi orang cerita macam-macam lah, masih hidup lagi, dia tak berapa sihat. Sepatutnya diadakan, sewajarnya. Kalau saya lah pemilik stesen TV, saya dah hantar wartawan saya pergi mengadakan wawancara, pasangkan balik lagu dia. Tentu orang nak tengok juga. Saudara Muhammad Azmi Ali macam Arwah Sudriman meninggalkan butiran-butiran permata yang terlalu indah pada kita. Macam Allahyarham Sudriman, lagu-lagunya memang tidak dapat kita lupakan. Kita akan terkenang. Dan setiap lagu itu berdendang, kita akan mengimbau kembali waktu zaman-zaman kita. Zaman sekarang saya tak tahu apakah lagu-lagu sekarang, Saudara Azli, Saudara Alias, apakah lagu-lagu sekarang ini boleh dijadikan sandaran untuk kita jadikan sebagai latar untuk nostalgia di masa akan datang untuk anak-anak kita, bukan zaman kita saya. Memang sekarang, sebab lagu-lagu sekarang ni main hip hop, gedebuk-gedebak, saya tak nampak seninya. Tapi macam Enrigo, kita dengar lagu Dondang Sayang, iramanya pilu. Saudara Nur Hashimah, lagu Balik Kampung, betul. Setiap kali nak balik kampung,
bila kita pasang dekat corong-corong radio dalam kereta kita, anak-anak pun suka. Balik kampung, hati girang. Dan benda itu masih kekal, saudara. Bila lagu-lagu ini, saudara Zul Mahat, dia kata dulu ada arwah Tan Sri Ji Samsudin bagi pihak artis di parlimen, tapi sekarang dah tak ada, memang pun. Dan kita mengharapkan mungkinlah agar pimpinan negara dapat memikirkan sesuatu. Lantiklah seorang bergelar senator untuk berbicara, bercerita tentang kehidupannya. Sepatutnya begitu, saudara. Jangan lupa, saudara, ini Amitabh Bachchan pernah jadi Ketua Menteri di India. Negara luar, saudara, sampai ke peringkat Presiden Amerika. Ronald Reagan, cerita cowboy tu, dia jadi Presiden, saudara. Tapi kita di sini, artis-artis terbiar begitu saja. Dan hari ini saya cukup gembira. Saya ucapkan terima kasih. I salute you, pimpinan di Multimedia University, kerana memberi anugerah kepada pelakon Mak Sentuh dengan anugerah sebagai anugerah kehormat Permata Dunia. Saya mengharapkan akan ada lagi anugerah-anugerah yang wajarnya diberikan pada pemain-pemain seni negara kita. Mereka inilah penggiat seni yang sentiasa menghiburkan kita. Mereka inilah yang menyediakan halwa kehidupan kita untuk kehidupan kita lebih ceria lagi. Saya dan anda semua sentiasalah ceria sambil minum kopi, makan kuih yang disajikan. Jangan saja menikmati kuih roti canai disajikan oleh mamak, tapi kuih-kuih muih disajikan oleh orang rumah ataupun ibu kita, saudara. Nikmatilah kehidupan santai-santai. Saya sekarang ni terpaksa duduk di rumah, tak dapat nak makan minum teh tarik, buat kopi sendiri. Jumpa lagi besok, saudara. Jumpa malam nanti 9.30 malam dalam AHF yang sentiasa membawakan bicara-bicara terkini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.